Ada mata pandang, ada telinga dengar, ada mulut diam, ada tangan bergaru, ada kaki goyang. Assalamualaikum. Okey, hari ni kita nak buat satu video protokol. Protokol tu maksudnya macam mana kita, apa yang kita buat kat sini daripada fasa yang pertama, fasa basic ya, cara rawat diri sendiri dan rawat sebagainya, basic, fasa basic, wisdom sampailah super mutant. Jadi hari ni kita ada dengan Tuan Rakif. Dan kita ada dengan adik kita Nisa yang kes melompat-lompat tu. Melompat-lompat special sikit tu kan. Ingat ya, kita tengok ya. Ini nampak macam lawak kan, tapi serius sebenarnya. Nampak serius. Okey. Tengok. Nak senaraikan penyakit dan sebagainya, okay, kita ceritalah waktu sebelum jumpa kami tu. Macam mana dah baru lepas ni. Jumpa kami dah setahun dah, tapi sebelum setahun yang lepas ni hari ni kira dah bagus lah maknanya. Okey, sakit pada masa itu 8 bulan kan? Ya. Awak okey, cerita 8 bulan tu di hospital tu. 8 bulan dekat hospital. 8 bulan dekat hospital memang sakit, banyak penyakit. Sampai last sekali dah tak boleh apa-apa, mana sampai kena pakai morfin, oksigen, melompat-lompat lah ya, epilepsi epilepsi. Lepas tu tak boleh berjalan, tak boleh makan dan bergantung dengan susu. Tapi di sebalik itu rupanya lagi banyak lagi rupanya cerita-cerita penyakit. Okey, kita cerita terus penyakit. Apa penyakit dia ya? Sampai saya sendiri pun tak boleh nak senaraikan dah pada masa tu. Dan kita tidak tengok buku pun pada masa tu ya. Betul. Kan? Okey, tumor tak? Ya, 0.6 cm. cm. Daripada 0.4 sampai 0.6. Dan sekarang ni dah stay. Okey. Tulang rapuh ya, tulang rapuh. Dah pernah buat kemo 2 sekali ya? Buat kemo 2 kali. Okey, dulu waktu tu lah ya. Waktu sakit tu buat kemo di atas bawah 2 kali. Okey, buah pinggang sebelah je tinggal 30%. Lepas tu dengan ada fatty liver ya, kuning dah. Lepas tu batu hempedu di hempedu, di batu kalsium batu kalsium tu, batu karang, hempedu, buah pinggang, pundi kencing. Lepas tu ada jangkitan kuman di bahagian wanita. Lepas tu apa lagi nah? Kita sampai dah punya terlalu banyak sangat. Eczema tu biasa Eczema biasa. Yang okey. Dan yang last kali antaranya yang sebelum maknanya sebulan yang lepas daripada sekarang ni, COVID. Kena virus COVID Tapi yang uniknya yang kita kata ya, yang uniknya ni antara kita kata insan terpilih lah yang Allah. Di mana dia tidak boleh terima apa-apa sintetik sekalipun ya. Satu ubatan apa yang telah diubah sifat tak boleh masuk ke tubuh dia. Kalau masuk saja dia akan apa jadi? Sensitif Sensitif, alergik, semua ada. Sensitif, alergik, keluar lah, sesak nafas. Terus lepas tu naiklah bengkak-bengkak, merah-merah, lepas tu muntah. Maknanya waktu itu hanya jawapan dia waktu kita tengok video-video melompat tu kejap-kejap. Maknanya ada dekatnya Maknanya hanya boleh morfin saja. Morfin saja. 8 bulan tu hanya bergantung pada morfin je. maknanya sedar sekejap, lepas tu rasa tak betul. Sedar sekejap, sedap betul sikit, morfin, tu relax balik, lepas tu gantung oksigen. Jadi balik melompat 8 bulan. Selama 8 bulan. Makan, lepas tu okeylah. So macam ni. Jadi kita cerita sikit lah apa rasa pada waktu tu Tadi kita cerita simptom kan. Sekarang ni rasa yang simptom rasa pula. Rasa pada waktu tu macam setiap kali jadi tu memang sesak nafas, gelap, jantung tu macam nak terkeluar. Jantung pun nak keluar. Biasa tak rasa macam nak mati sangat. Memang betul minta hari-hari mati. Minta sampai dah seksa sangat Sebab dah terlalu sakit sangat. 8 bulan memang sakit sangat dah. Sakit sangat. Tak boleh nak berjalan. Ingat lagi tak macam mana sakit tu? Ingat sampai sekarang. Rasa tu ingat lagi? Sekarang. Sakit tu macam mana saya cakap, hanya Allah je tahu. Sebab saya kena bergantung dengan oksigen je. Saya tak boleh nak berjalan. Oksigen lagi bantu. Okey. Selama ni oksigen dengan morfin. Tahu tak waktu tu oksigen berapa? Oksigen masih bawah dah. 60 kan? 60 dia HB pun low HB dia punya HB low red blood cell dia pun baru 6 waktu tu. 6 je tak 6 Jadi sangat sakit, sangat seksa. Ada awak cerita, saya ingat sekali tengok kata awak kata kat mak awak tu yang awak tak mampu. Masa saya sakit tu,
oksigen saya dah turun. Oksigen dah turun sangat dah. Ada turun sangat. Masa tu memang gantung 40 je tu ada tak? ada 40. Lepas tu masa tu memang dah jadi Epilepsi lagi. lagi teruk dan tekanan lagi teruk lagi. Lepas tu masa tu memang macam dah tak mampu dah. Lepas tu doktor ajak ibu bapa jumpa. Lepas tu masa tu ibu bapa saya hanya baca Yasin sahaja untuk saya. Baca Yasin sampai masa tu saya tak ingat dah. Masa tu dah bergantung oksigen kan. Memang dah serah, dah rasa macam Sakit tak waktu tu? Waktu sakit. tumor tu sangat. Sakit Tumor dan tulang tu masalah belakang ni ya. Tulang semua sakit. Dia bengkok sangat. bengkok ya. Dia bengkok, dia tarik tu memang sakit. Memang sakit tak boleh, tak tahu apa sampai mak saya baca Yasin. Ayah saya baca Yasin, semua dah pasrah. Semua cakap masa saya dengar, masa saya nak pergi tu memang betul-betul saya rasa dah serah habis. Memang saya dah yakin awak nak ambil aku dah ni, awak nak ambil. Sampai mak saya baca Yasin, mak saya cakap, kakak kalau kakak nak pergi, mama redo. Kakak pergi je, mama redo. Kakak pergi bahagia daripada kakak sakit. Masa tu memang betul, memang awak rasa tarik betul-betul masa tu. Memang tarik macam memang tak ada harapan. Tiba-tiba terus tiba-tiba sedar balik kan. So ini kita kejap lagi kita masuk, inilah bab penyerahan yang kita nak cerita tadi ya. Bila waktu itu mak mengucap, awak dengar je lah, maknanya awak reda lah, habis lah maknanya. Masa tu tak sempat nak mengucap lah. Tak sempat apa, tak boleh, tak larat apa dah kan. Tak boleh lah sebab masa tu walaupun Cuma dengar saja ya. mak pun dengar je masa tu. Koma lama apa pun tak boleh dah ya. Tak boleh dah. So waktu tu dengar dan rasa dengan sakit semua cukup sampai dah. Tak Tak mampu dah. Jadi itu ilmu penyerahan yang selama yang kita nak kata ya. Itu kita masuk bab basic je ya. Jadi boleh ya. Yes, tapi sekarang lain dah. So tengok ya, apa-apa semua cerita tadi bukan cakap omong-omong kosong, semua dengan bukti-bukti yang ya Allah, hai. Ni dia bukti kan. Ya Allah. Ya Allah. Satu-satu tu siapa yang rasa macam hati tu masih berbolak-balik, rasa macam tak ni kan, datanglah tengok sendiri. Datanglah tengok sendiri apa semua, apa yang kita cerita tadi semua tu, semua ada ni. Ya, boleh lah. Jadi jadi inilah anugerah yang, inilah insan yang kita kata antaranya yang kita kata yang jadi dia tak ada jalan lain. Jadi kadang-kadang tu kita bukan orang tanya kita kenapa asyik ambil yang sakit sangat-sangat kronik yang dah dikatakan nak mati, ataupun ada orang kata dia orang nak mati. Terus terang kami cakap, kami tidak pandai. Ya, Allah saja je yang boleh buat segala, maknanya beri segala hidayah atau penyembuhan. Setiap kali kami akan cakap benda yang sama sebab kami tidak pandai. Namun apa yang kami tahu, kami hanya berpegang kepada Allah janji. Allah janji penawar atau mati. Jadi pada masa ini kami hanya kita hanya berserah pada Allah dan kita tahulah sikit-sikit yang Allah bagi hidayah tu untuk apa nak buat itu sangat unik ya. Dia tak ada satu protokol yang kita kata mesti macam ni ya, tetapi amalan apa yang Allah perintah dan Allah janji suruh ikut pada kekasih Allah tu, baginda Rasulullah tu dah benar, dah cukup saintifiknya dan satu-satu Allah tunjukkan. Okey. So selesai fasa itu ya. Maknanya sudah okey, dah berjumpa. Pada hari pertama jumpa kita, ini kita masuk. Siapa yang ikut kita, ini yang kena minta tolong tengok video yang kita buat kali ini. Ini adalah protokol ya. Protokol macam mana kita bantu kaedah ya sebab kita tak pandai. Okey. Jadi fasa pertama fasa basic penyembuhan. Pada masa itu badan penuh dengan keradangan awak datang dalam keadaan awak minta awak discharge masa tu saya dekat 23 bulan 9 2020 tu 23/9/2020. Okey. Masa tu saya dekat di hospital lagi. Lepas tu saya cakap lah dengan doktor, dah 4 hari dah saya cakap saya nak buat rawatan di luar. Lepas tu doktor cakap tak boleh sebab saya bergantung dengan oksigen. Tak ada oksigen. Okey. Kalau bila saya tak ada oksigen dengan morfin, saya tak boleh. Oksigen dengan morfin tak ada. Okey. Saya kena bergantung dengan tu. Lepas tu ibu bapa saya cuba minta kebenaran lah. Cakap dia kebenaran malam tu kata nak jumpa buat rawatan. Pukul 9 saya dah dikeluarkan, dah dapat surat. Jadi awak ambil risiko? Ambil risiko, tanggung risiko juga. Lepas tu saya waktu tu baru di Terengganu lagi, baru nak balik ya. Waktu tengah Terengganu, masa tu saya masa tu bapak saya dah call, saya call Sifu, cakap Sifu cepatlah balik. Sifu kata nanti dulu sebab masa tu saya memang dah tak tahu nak buat apa, memang dah nak pelukan. Memang nak serah dah. Tu. Maknanya dah selesai lah, maknanya di sana tu okey, maknanya betul-betul datang dengan tanggung risiko, tak ada oksigen, tak ada morfin tak ada morfin. So datang pada hari pertama malam, jadi sampai malam kan, pukul 9 lebih malam 10
Hantar-hantar terus kita bagi air garam, saya ingat air garam, santan ya, tu memang terus air kelapa air kelapa. dan sebagainya, terus terapi saraf. tekan saraf bagi tidur terus. So itulah uniknya ya. Kita tengok sebenarnya kehebatan yang Allah jadi pada tubuh badan manusia tu. Bukan kita hebat ya, tapi Allah yang hebat jadikan tubuh tu. Di mana ada poin-poin dekat tubuh ni ya. Poin-poin kalau kita tekan sedap tak rasa kan. Jadi kalau sedap macam ni, kita rasa sedap itu adalah penawar. Okey. Jadi yang uniknya dekat saraf kepala kita dengan dia, bila tekan tuk dia boleh tertidur. Jadi tanpa perlukan kita kata dadah ataupun morfin ya. Sebab apa? Kita cakap dengan jelas, dadah ataupun whatever ni kita letak atas meja tak terbang. Kan? Bermaksud dadah tak kuat. Yang kuat bila dadah itu masuk dalam tubuh badan kita, kita jadi kuat kan? Jadi sebab apa dadah itu, maknanya dadah itu sedang merangsang hormon-hormon kita. Jadi kalau katalah ya, hamba itu, insan itu, dia tahu dia tidak pakai apa-apa kaedah yang sintetik whatever ataupun apa saja ya, dia pandai menghasilkan dadah semula jadi dalam tubuh badan kita sendiri yang kita panggil hormon. Jadi hormon inilah perlu kena baik ya. Jadi pada fasa ini apa yang kita buat, okey? Kita macam mana kita bantu untuk merangsang hormon? Yang pertama sekali through perut ya. Through perut ni bila kita masuk makanan yang baik ya, badan kita akan keluarkan toksik kan? Okey, darah akan jadi ringan kan? Jadi bila darah jadi ringan, proses homeostasis dan sebagainya, kecairan darah kita cantik saja ya, kita start detox ya, dia terus akan merangsang hormon baik. Hormon baik dia rasa tenang, damai dan itulah dia panggil penawar. Okey? Jadi kita bagi garam kita bagi kan. Orang kata garam punca darah tinggi, tidaklah, minta tolong ya. Siapa yang ikut kita, siapa yang ikut orang lain tak apa kita hormati, tapi yang ikut kita jangan pernah takut dengan garam. Jelas kami bagi tahu ya. Garam ni memang penawar yang hebat. Itu pertama. Lepas tu santannya dengan kelapanya, lepas tu ada rempah formulanya, kemudian ada sirih kemudian Okey, jadi pada masa itu dah itu yang dia perut maknanya darah dah cantik, dia akan keluar hormon baik, lepas tu di pada otak. Otak kita kata kena tengok video yang kita buat sebelum ni, macam mana kita bantu untuk menggambarkan indah menggambarkan indah seperti yang Allah perintah dan janji. Mana Allah perintah apa segala Allah kata kena buat ini. Lepas tu kalau buat ini kejap lagi Kang, kita akan dapat ketenangan, kedamaian apa sebagainya kan. Lepas tu Allah kata ada penawar ataupun mati kan. Jadi itu yang Allah perintah dan janji, kita pegang bulat-bulat sudah. Biar kita tak pandai kata kan. Kita bukan yang hebat kan, tetapi kita pegang apa yang Quran kata kita pegang. Allah janji itu dah lah. Okay, jadi selebihnya Allah kata perintahnya amal. Amal apa? Untuk sihat dan kuat ibadah. Kan? Sihat dan kuat ibadah apa dah kena buat? Maknanya bukan sekadar solat saja, zikir saja, makan saja tak. Keseluruhan, kesempurnaan daripada ibadah kekasih Allah itu Nabi Muhammad. Jadi ikut kesempurnaan itu termasuk riadah penting ya untuk compression dengan apa. Okey. Tapi dalam fasa basic tu yang kronik sangat-sangat ni kan, dia tak boleh nak apa-apa dah dekat bedridden kan. Jadi pada fasa itu jawapannya dua saja. Perut kena cuci bagi detox ya, dan otak. Jadi otak kena ada tauhid yang betul. Satu saja dah tak ada berbolak-balik. Dan kena buang ya. Kena buang dayah-dayah mengatakan penyakit tidak boleh pulih. Oh itu tolonglah. Itulah yang kita kata. Kalau kata saja masuk je gambar itu penyakit tak boleh pulih, masuk dalam otak kita, dia akan menjadi menghantui kita. Hantu kita panggil. Teruslah hantu ya. Hantu dalam gambar kita ni kita sampai tak boleh, kita mana kita nak pegang kan. Jadi orang ni kata macam ni, orang ni macam ni, okey tak apa. Kalau ni ikut sana kita teruskan. Tetapi kalau dah ikut kita minta tolong ya, follow terus. Kami senang ya. Ikut perintah dan apa yang Allah janji. Sudah. Cukup yang lain kita tutup buku tutup buku, kita tak payah ni. Jadi teruskan beramal, maknanya kena buat kesempurnaan ibadah Nabi kita. Dan tu fasa basic ya. Okey, jadi pada fasa basic tu bila start minum santan, hati tu hati tu akan dicuci minum garam. Garam ni sangat penting kita akan cerita khas bab garam. Tengok kita kata terus terang tak cukup garam elektrik tidak mengalir dengan baik tidak boleh tidak ada elektrolit elektrik tak boleh mengalir elektrik tak boleh mengalir ingat saya kaya tidak ada elektrik yang mengalir, hidayah tak dapat, cahaya tak ada tak cukup garam. Okey, nanti kita cerita kalau terlebih garam pula macam mana, itu video kemudian. Okey, jadi santan, bila kita start je minum santan dan sebagainya, hati tu akan dicuci. Contohnya macam minum susu kambing. Susu kambing pun dia dah ada kolesterol. Kolesterol ni sangat penting. Itu pun kita dah cerita video sebelum ni. Kolesterol sangat penting So, bila start cuci tu, badan kolesterol akan keluar untuk tampal luka-luka yang ada Lemak-lemak ini akan tampal luka-luka yang ada sebenarnya.
So lagi kita stres, kita akan keluarkan hormon yang meracuni, melukakan tubuh badan kita. Termasuklah makanan tadi yang mana yang tidak ada isu, dia akan melukakan tubuh badan kita dan lemak akan pergi tampal. Ya, lemak berserta dengan kolesterol pergi tampal, bawa nutrien, ya, fat nutrien ya untuk pergi repair luka. Jadi bila pergi check pada masa ini, saya cakap tu terang pada masa 1 bulan kalau 2 bulan kan, antara kalau kronik macam kes dia masa 3 bulan tu, kalau pergi check lah kata darah dan sebagainya, dia akan mencanak lah, kolesterol naik sampai 9-10, potasium, kalsium dekat air kencing sebab dia kan ada buah pinggang ni isu. Check creatinine, albumin tu, ya Allahu Akbar kan, dia keluar mencanak. Kroniknya sampai bila fasa healing crisis ni. Okey, fasa healing crisis ya. Okey, jadi pada masa itu dengan muntah, muntah darah, muntah kencing, berak, berdarah. 3 minggu lah sebagainya. Itu satu fasa awal. Itu fasa awal. Lepas tu dah 3 bulan, 4 bulan, 5, 6 bulan. Dalam fasa 6 bulan tu pula bila batu hempedu, batu dekat buah pinggang start. Waktu yang batu hempedu tu pun dah melupur dah. Dia tak boleh morfin kan. Okey. Lepas tu batu buah pinggang pun pecah tu pun berdarah ya, tak masuk kat pundi, dekat pundi. Memang sakit ya. Saya nak usbilah saya nak kata begitu. Rawat kat rumah je. Dan sampai pula ke peringkat tulang. Oh Allahu Akbar. Yang paling sakit saya cakap di peringkat tulang. Ya, Saya peringkat tulang betul. kita jangan. Memang sakit. Peringkat tulang memang sakit. Okey, pada fasa inilah kita kata, macam mana ya? Dia dah tak mampu untuk, tak boleh terima sebiji apa pun drugs, medication. Tak boleh. Ya, dia sensitif. Bila makan je dah, dia tenang. Okey, sesak dengan. Okey. Jadi pada masa inilah kita kata, semua apa yang kita kata tadi, santan lah, rempah lah, apa garam lah, itu hanyalah asbab. Percayalah apa kita kata. Hanya asbab, ya. Kenapa asbab? Sebab apabila kita makan itu, ya, kita akan start proses penyembuhan ni, dia sakit, ya. Sakit tu maknanya panas, sakit, lebam ataupun berdarah, 3 tu. Bila waktu sakit ini yang kita nak ceritakan orang. Semua apa kesakitan ini adalah rasa yang Allah bagi pada kita untuk kita rasa di mana kesakitan kita. Okey, tetapi kita sedang makan lah. Bila kita minum je santan, hati dah elok sikit kan. Lepas tu kita dah ada start vitamin D dengan matahari, jantung kita akan laju. Pam. Okey. Bila laju je, kepala kita akan mana selalu darah yang sumbat dengan darah whatever masalah kan. Darah yang sumbat ni dia akan menekan lagi kuat. Maknanya dia dekat tumor bahagian otak tu akan ditekan lagi sebab apa, dia nak flush out whatever clotting. Let's say clotting lah, let's say whatever lah. Dia ada lipoma ke lemak whatever So dia nak flush out tu memang sakit saya kata. Tumor otak. Okey. Tapi pada masa inilah saya cakap kalau dia minum santan saja, dia minum kan, dia tidak faham yang penyembuhnya Allah. Dia tidak dapat bertenangkan otak dia, Allah yang nak menyembuh. Bukan ini, kan? Jadi ini kalau dia tidak faham tadi, dia tidak faham untuk macam mana nak bertenang, berzikir, bertauhid orang. Maknanya tidak ada keliru lah. Mazhab ni kata ini kata ini, ustaz kata dia keliru. Lepas tu ada yang kata saka lah apa dah. Lagi dia keliru ada kan? Okey. Jadi kalau dia keliru saja, apa jadi? Bila dia keliru saja dia akan mengeluarkan dadah hormon stres hormon, racun lagi pada tubuh dia untuk tekanan lagi kuat. Jadi tumor dia pun boleh pecah sebenarnya. Betul Jadi pada fasa itulah yang sangat-sangat penting kita kata sebenarnya Allah yang menyembuhkan. Ini semua sebab di mana pada fasa itu dia betul-betul kena dekatkan diri dengan Allah. Kenapa? Kena tak naklah ambil yang fahaman yang bukan-bukan. Kita ambil Quran, kita ambil hadis yang sahih dan sebagainya, yang diiktiraf. Itu je kita pegang itu. Allah kata, Allah perintah ini dan Allah janji ini. Allah perintah ini. Jadi kita dah tak ada dah otak kita dah tak keliru. Once dia tak keliru dia once dia tak keliru, dia terus kita panggil ada satu point tu di mana? God spot kita panggil God spot. Percaya percaya saja dia panggil aku yakin Aku yakin tanpa was-was dah. Macam contoh kita tengok orang tarik kapal terbang, orang tarik kereta api, orang tarik lori, trailer, macam mana dia boleh tarik? Kan? Bila dia percaya sampai dia keluarkan maksimum hormon maksimum dadah dan tubuh badan dia tiba-tiba jadi kuat. Itu adalah ilmu anti-force nanti kami ilmu anti tekanan, tiba-tiba dia jadi ringan kat bumi. Kenapa? Dia mengeluarkan hormon. Lepas tu medan magnet dia akan melepaskan daripada graviti. Itu kemudian adalah anti-force. Jadi pada fasa ini bila dah semakin dia tak ada dadah, jadi apa yang dia kena buat? Dia kena kembalikan tenang. Hanya satu saja. Dia tak boleh celaru dah. Ini ke itu ke tak boleh. Kalau dia celaru je ataupun dia pergi kutip sini cerita sini, dia akan celaru. Sebab pada fasa healing crisis ni, elektrik yang mengalir pada otak kita ni sangat laju dia panggil ada gamma, beta dan sebagainya. Terlalu laju gelombang dia. Terlalu laju. Dia dah tak boleh tangkap dah.
Nak suruh baca Quran tak boleh. Ya, betul nak termuntah apa semua ya. Ha. Ya, apa yang dia hafal apa semua itu je dah boleh masuk. Itu pun tak boleh dah. Tak ingat dia. Bila dah kena takak anxiety jantung tengah laju dia tak ingat tu. Yang dia ingat hanyalah kita kata jelas ya. Yang kita kata 2 kali masyahadah ya, tadinya menyaksikan keesaan Allah, Nabi, lepas tu selawat. Benda tu iaitu je paling boleh ingat. Yang lain tak boleh dah ya. Tak boleh dah. Pada fasa itu berbolak-balik ya. Ya. So dan nak dihantar ke PSY pula dan sebagainya kan. Bagi ubat PSY pula dia. Okey, jadi so dia tak makan ya. Semua tu tak makan, maknanya fasa basic itu dia betul-betul bersih. Maknanya makanan itu betul-betul ikut makanan sunnah ya. Okey. Jadi pada masa inilah kita kata kena macam kita kata God spot tadi ya. God spot tu dia tarik percaya ya. Bila percaya pada satu titik tu tiba-tiba dadahku keluar dengan banyak. Dia panggil bila tanpa was-was aku yakin. Yakin apa? Allah yang nak pulih. Allah janji penawar. Okey. Jadi barulah hormon dia akan keluar. Keluar hormon tiba-tiba jadi macam ringan sikit badan. Yang ini kita cerita dalam anti-force ya. Anti-force ya dan anti tekanan. Jadi bila dia dah bertenang je keluar dadah yang banyak tu, jadi itu umpama dia makan dadah lah, umpama makan dadah. Jadi zikir itu juga ya, sebenarnya zikir, solat dan sebagainya, dan husnuzon itu juga sebenarnya kita sedang merangsang dadah kita sebenarnya. Rangsang positif. Jadi dia keluar gambar yang baik. Jadi bila keluar gambar yang baik, di situ dadah banyak keluar, dia rasa damai. Itulah penawarnya. Sebab tu kita kata bukan asbabnya, itu sebagai asbab saja, tapi yang menyebutnya Allah. Sebab pada masa itu kalau dia makan santan, kalau dia gelabah dan sebagainya pun dia, kalau dia fikir hantu lah, dia fikir orang kata akan mati, dia fikir banyak orang kata kolesterol di lemak, apa tu santan ini kolesterol. Alamak, hai, minta tolonglah ya. Kejap lagi kita buka cerita yang itu sikit ya. Okey. Jadi benda itu tidak berlaku. Sebenarnya santan tu dia memulihkan, bantu untuk selesaikan fatty liver hati kita. Once dia lemak baik ini, dia akan bantu untuk cuci kita punya hati kita yang ada berlemak dan trans fat dan sebagainya. Itu fungsi lemak. Dalam itu dah ada fiber, magnesium, potasium dan sebagainya. Itu dalam cerita yang lain Okey. Melalui fasa basic. Okey, melalui fasa basic. Pada masa itu memang celaru kan? Memang sentap. Bayangkan waktu itu asyik sentap. Sentap ya. Ya, kalau silap panggil sikit ke apa dia akan sentak, dia akan nak marah ya. Bila dah okey sikit kan, masa dah 3 bulan 4 bulan. Sekejap. Pada hari yang malam yang kita tekan saraf tu, pada malam itu juga boleh tidur damai Lepas tu dalam masa masa tekan saraf tu boleh tidur, lepas tu boleh jalan. Terus boleh. Yang tu saya sempat pergi shopping mall. Kenapa dia? Okey, pada fasa itu ya. Ya, genetik dan sifat maknanya ya. Seronok sangat. Agak dah seronok sangat tiba-tiba 8 bulan kat ni dalam ya tak boleh keluar apa tu, lepas tu tekan saraf. Esok lusa je 2 hari ya, dah dia dah okey, dah tak ada epilepsi, tak ada apa dah. Ya, lepas tu dah boleh betul pergi jalan je. Mall kat sebelah betul pergi jalan. Okey ya. Tak apalah. Baguslah tu lah kan. Okey, tak apalah. Jadi pada fasa itu dia tidak sakit lagi. Yang lain-lain punya penyakit yang tidur itu sama ni yang baru timbul rasa sakit dan penyakit-penyakit lain yang tidur selama ni, contohnya batu karang. Dia tak rasa waktu tu kebas ya, tak ada rasa apa dia dah kebas. Jadi bila dah start satu-satu organ dah semakin pulih, sel pula semakin pulih, maknanya salur darah saraf pun dah semakin baik pada masa itu baru rasa itu mula terasa. Maknanya macam isu batu karang batu karang empedu bawah pinggang baru rasa pada waktu yang pecah dan sebagainya. Okey. Jadi dalam fasa itu kita cakap terus terang masa 6 bulan yang teruk sangat-sangat tu 6 bulan. Adalah lebih kot. 7 bulan 8 bulan lebih kot. 7 bulan 8 bulan Sekarang setahun. Okey, 7 bulan 8 bulan tu katakanlah ya cerita fitnah tu. Katakanlah ya pada fasa itu dia berhenti. Dia tak mampu lagi dah menghadapi sebarang healing crisis dan dia gagal. Dia tak faham proses tu. Dia tak faham proses itu adalah proses penyembuhan sebenarnya. Nak fokus, nak tarik lori tadi, nak tarik kapal terbang kan. Katakan dia tak faham. Bila dia tak faham tu, bayangkanlah ya. Dia stop di tengah-tengah jalan ya. Stop di tengah jalan, dia confuse lagi. Jadi pada masa itu ya, ni pengalaman dalam perjalanan hidup kita. Banyak yang gagal tu dia macam itulah ya. Yang dia gagal tu dia lah dah pertengahan tu dia
dia mengalah. Dia mengalah, dia rasa tak boleh tahan, jadi dia tak ada keyakinan itu dah. Jadi dia berhenti di situ, dia merosot lah. Dan biasa ada yang kita tengok yang sampai ke tahap itu kita kata mati. Ya, Allah kata penawar ataupun mati. Jadi sebenarnya pada fasa itulah kita kata betul-betul je walaupun santai, walaupun apa kan. Jadi yang menyembuh tu adalah Allah saja. Dan cerita hidayah pula. Ini cerita best. Okey, jadi selepas setahun tu itu fasa basic, fasa healing crisis yang teruk. Okey, nak menjadi kisah ni baru je, baru lebih kurang dalam sebelum 23 hari bulan 9 2021 dah setahun lah ya. Dah setahun. Ni fasa saya nak cerita lah, kalau orang sakit ni ya, orang sakit ni kata lemah dan lalai tu, dia pasti akan ada apa bisikan iblis lah apa, itu kita dalam Quran kata kan. Tapi dalam sains mengatakan current otak dia, elektrik yang mengalir terlalu laju sampai dia tak boleh nak fikir Jadi pada masa itu bayangkan yang kita kata sebelum ni, bab genetik dan sifat. Apa yang dia makan itu, maknanya kalau anak harimau tadi makan dengan minum dengan susu babi tadi, dia mewarisi ibu babi kan, contohnya. Jadi apa yang dia makan dulu, entahlah kan, dengan Korea sangat lah kan. Ya, Korea. Kan, jadi pun terikutlah perangai yang macam tu, yang tahap apa yang dalam makanan Korea itu penuh dengan sintetik, kita cakap terus terang. Jadi pada fasa itu bayangkanlah ya, kita kata kalau makan makanan yang Allah larang ini akan menjadi bebal. Bebal apa pada waktu tu ya Allah. Gelak ni Gelak tak bagi kita. Pasal apa? Waktu tu bayangkanlah nak suruh solat tak boleh Suruh solat pun tak mau. Dia tahu solat itu baik. Dia tahu baca Quran itu baik. Dia boleh baca, dia tahu zikir itu baik, tapi tak boleh. Ada fasa yang awal 3 bulan awal. Tak boleh tengok benda tu pun rasa nak lari. Nak solat pun rasa tak mau. Ya, hidayah tu bebal. Jadi lawak tak? Bila dah terfikir balik pada waktu itu yang lawak lagi kami sedialah difitnah. Kami sedia difitnah. Maknanya kalau orang tu tinggal ke apa benda semua, tak bagus. Tak betul. Apa saja, apa yang dibisik pada dia pada waktu tu, halusinasi, dan dia ada halusinasi, dia nampak bukan-bukan pada tu. Dia akan katakan pada masa itu dia gagal, dia akan terikut pada situ. Maknanya kita sedia juga difitnah dan sebagainya kan. Jadi bayangkan pada masa tu, bila kita suruh dia solat, kita pula kena marah contohnya. Itu sama juga dia dengan ibu bapa dia, dengan keluarga dia sebagainya. Dia rasa nak marah je, betul tak Betul tak padahal tahu Allah itu benar. Nabi itu benar. Kita memang nak berpeluk, memang cuba tapi bisikan ibu tu kuat. Saya tak tahu nak kata macam mana tak. Jadi kita explain sebenarnya bukan dia nak jadi macam tu. Itu seperti betul-betul sama yang macam Allah katakan, bila lemah dan lalai, bisikan akan tinggi. Kan? Jadi sains pula proof kan, bila kata lemak itu tekanan kita, blood pressure kita naik dan sebagainya, kita punya wave ECG kita punya brain wave pun akan laju dan sebagainya. Dia jadi tak boleh kontrol diri dia. Jadi pada masa itu, katakan dia makan benda-benda yang tak betul ni, dia jadi bebal, susah, tak boleh kata apa. Malah kami ni pun kena marah. Kami pula kena marah. Dialah patient yang pertama buatkan saya punya urat yang tinggi. Lambat tumbuh rambut saya. Dialah. Okey. Jadi fasa itu slow dia 3 bulan dia macam ni. Lepas tu dia dah kuat sikit kan bila 6 bulan kan. Lagi perangai dia jadi. Menjadi-jadi perangai dia Jadi pada nak inilah, nak kereta Mustang. Nak lelaki handsome, kaya, lagi apa semua tu kan. Korea. Dia kata Melayu dah okey dah kan. Jadi permintaannya, nafsu itu terlalu tinggi. Itulah yang Allah kata tak betul juga Allah kata. Maknanya makan daripada makanan itu, maka nafsu kita tidak boleh terkawal. Betul? Padahal awak tak nak pun, awak macam aku tahu benda ni Allah sekian-sekian kan. Tapi kenapa aku terlalu nak sampaikan dia membakar diri dia sebenarnya. Tekanan yang diberi tu padahal tahap kemampuan tak sampai, tapi membakar terlalu kuat dengan ada tumor otak tak sesuai pada masa tu. Jadi itu kita cerita dalam Anti-Force. Okey, jadi hidayah itu kita kata kami ni dah sabar je lah setahun, sabar nak cerita sampai hari ni. Ini kita dah hari sejarah dan menjadi protokol, video protokol kepada orang lain, jadikan lain ni. Jadi pada masa sakit itu lemah dan lalai itu orang itu diuji, jangan marah, cakap baik-baik orang tu ada sakit dan sebagainya. Dia bukan nak cakap kasar dengan kita kalau dia sakit tu. Jadi sebagai perawat, kita yang membantu orang, tak kira saya ke orang lain ke di kalangan kita, siapa yang nak bantu itu, dia kena fit, dia kena sihat, darah kena cantik. Bila kena tibai boleh senyum kan, darah boleh sampai ke otak, boleh senyum. Kalau kena tibai, sakit hati, jantung laju, kita tak fit
thyroid kita tinggi tu kan, kepala duduk tinggi sangat, kita tak boleh nak senyum, tak ada fitness. Jadi untuk jadi perawat atau nak bantu orang lain sihat dan sebagainya, kita kena sihat sebenarnya. Okey. Kalau tidak nak tahan dengan perangai pada masa itu, ya. Betul tak ya? Kelakar kan bila dah okey. Jadi baru September ini, maknanya Ogos lah lebih kurang ya. Ogos dekat ni tiba-tiba saya cakap itulah, kami hanya buat tunjuk akhlak yang baik, tunjuk buat makan baik. Tiba-tiba Allah bagi hidayah yang luar biasa pada masa itu. Dia datang merawat, maknanya sebelum itu masuk sekali hospital kan. Kan? Oksigen tak cukup. Last sekali kena COVID pun ada ya. Last sekali kena COVID ya. Last sekali kena COVID, ada isu keradangan, berdarah juga batuk kan. Dan dah okey dah, tapi paru-paru belum stabil lagi, oksigen pun drop sampai 80. 80 lebih, 80. Jadi terpaksa dihantarkan ke hospital. Ya. Jadi kita kata okeylah, tak apalah, rehatlah dulu ya kan. Lepas tu kata betul, kita kata cepat-cepatlah, maknanya oksigen dia masih tak stabil lagi. Dia datang ke sini, simple je kita buat ya. Tahu tak apa kita buat? Kita bantu untuk alihkan otak dia je, cakap atasi healing crisis ni dengan cara yang betul ya. Maknanya walaupun oksigen 80 ya, tapi dia jantung dia bagus, ni semua bagus. Jadi jom kita bawa dia pergi walk. Kita bawa pergi jalan dia masuk hutan pergi tepi sungai. Jadi dia kita alihkan, bantu alihkan. So sabar je lagi 2-3 hari, ya Allah. Aku cakap oksigen ni penuh ni, tak perlu bergantung dengan oksigen, tapi kena alihkan. Tapi syaratnya jantung kena betul. Kalau jantung tak betul tu terbalik juga tepi tu kan. Jadi kita tahu fasa-fasa dia. Jadi pada fasa itu, dalam masa 2-3 hari tu oksigen dia kembali normal balik. Dan tiba-tiba ya, pada fasa itu tiba-tiba berubah jadi orang yang ni hari ni dia boleh senyum. Kalau tidak, janganlah nak buat lawak macam ni, nak mengadap video macam ni, nak bubuh gambar dia dekat mana-mana pun dia takut. Dia ada ketakutan. Tapi tiba-tiba Allah berikan hidayah pada masa itu ya. Dia mampu untuk kalih dan alih. Itulah kita kata hidayah milik Allah. Tiba-tiba, maknanya genetik dia semakin baik, sifat dia semakin baik kan. Tiba-tiba sekarang ni kalau kena marah pun dia senyum. Betul tak? Rasa nak marah tu pun dah memang tak ada. Jadi itu kita kata fizikal dan sifat. Jadi fasa basic tu ya, fasa basic dia dalam kesakitan tu kami bersedia untuk difitnah lah, kita katakan. Ada orang nak kata tak bagus lah, tak apa semua, sebenarnya dia tidak mampu untuk sabar. Dia tidak tahan untuk sabar, dan dia tidak dia tidak nampak yang apa yang Allah katakan, perintah dan janji tu tak mampu untuk pegang tak? Tapi bukan dia tak mau. Bukan dia tak mau, jangan silap. Bukan dia tak mau, tapi dia tidak nampak. Gelap, hidayah tu tak ada. Jadi apa yang kita boleh buat, yang kita ni, kita tunjukkan akhlak yang baik. Nabi kata tunjukkan aku, tunjuk akhlak Nabi. Kan, lembut, penyayang, rukunnya semua. Okey. Jadi di situ dia tangkap sikit. Tiba-tiba satu hari tu Allah bagi dia. Masuk. Tiba-tiba hidayah, cahaya tu ada semua. Inilah jadi hari ni. Okey, dia dah pergi pada fasa wisdom, ya. So pada fasa wisdom, semasa dia sakit, dia berat dia naik ya. Bila dia dah start, hati dia dah elok ya. Hati dia dah elok masa 3 bulan. 3 bulan hati dia dah elok tu dia start naik berat badan. Kenapa? Pasal stres tadi, keradangan tadi, lemak akan pergi tampal. Tampal dia jadilah daripada 46 jadilah 70. Jadi 70 katanya ya. Jadi mula-mula sebelum sakit 50 lebih. 50 lebih. Lepas tu sakit turun 46. 46. Lepas tu bila dah start rawat, hati dah start okey, dia lemakkan tampal, nak tampal luka ya. Dia naik sampai 70. Okey, so sekarang ni tak naik pula, dia 70 je. dia maintain 70, lepas tu turun balik dah kan. Dah start dah. turun. Sekarang dah start turun dah 60 lebih. Okey, sekarang ni maknanya fasa basic, fasa wisdom. Fasa wisdom ni berat. Inilah dia. Dia dah boleh dah kena marah ke, kena apa ke, maknanya tak kena dekat dia pun dia boleh senyum. Kena kat dia pun dia boleh senyum. Maknanya dia dah damai. Ini dah fasa damai. Dia start kebal, mental emosi dia start kebal. Yes, mental emosi kebal dia panggil. So dia dah boleh terima apa saja tekanan. Kita bagi tekanan ni, tekanan itu apa semua. Okey, maknanya apa maksudnya? Ya, emosi stabil kan? Apa maksudnya? Maksudnya otaknya dah mampu berfikir. Maknanya tumor bahagian otak dijangkakan semakin kecil sebenarnya. Ataupun boleh dikatakanlah ya, insya-Allah dah selesai. Nanti kemudian kita tengok yang ke depan, kalau ada rezeki mungkinlah dah selesai. Mungkin nak pergi check ya. Tapi sebab apa? Ada kemampuan untuk sel-sel neuron otak tu dah mula bercantum, berhubung, dan dia boleh berfikir dengan baik. Jadi kalau dulu-dulu tu, kalau kata kita pun nak sama naik marah ni macam mana? Dia naik, kita naik. Dia naik, kita naik. Memang habislah iblis tepuk tangan kat tengah-tengah. Sebab iblis sukalah kita marah. Kan? Habis wisdom. Basic wisdom. Okey, sekarang ni wisdom kan? Okey, dia nak kena pergi pada fasa
Super mutant. Nah, di sini kita minta lagi tolong doakan untuk dia, untuk kita semua, untuk sama-sama kita ringan, kita bantu orang lain. Super mutant ni macam mana? Dia nak kena jadi seorang perempuan yang kita kata umat Nabi Muhammad ni yang kata yang cantik genetik dan sifatnya. Maka dia baik-baik, genetik kita kata cantik, sifat kita kata cantik. Inilah pasalnya. Maknanya dia kena turunkan berat badan dia secara natural. Cara nak turunkan berat badan, kami tak adalah kata nak eat clean ke apa. Kami eat clean, tapi makanan yang kami eat tu kami bersihkan bersih-bersih je. Maknanya jangan kotor, bukanlah kata eat clean kita ikut. No, eat clean tu kami punya eat clean sebenarnya makanan tu bersih. Okey, lepas tu tanpa sintetik. Kita punya eat clean tanpa sintetik dan yang menjala lah, yang mengangkat lah, yang pedas ke tak ada masalah bagi kami Yang natural. Gula pun boleh. Even orang yang diabetik dengan kita yang diabetik pun boleh dengan gula yang natural. Okey. Jadi pada fasa ini kita cakap terus terang, jika kalau kata dia workout, sekarang dia dah start boleh workout dah, dia dah boleh jogging, kalau tidak jangan harap. Ulang tak boleh kan? Sakit. Sekarang dah okey dah ya? Dah boleh dah, dia dah boleh workout, dia dah boleh peluh. Cakap dah peluh, kita tak peluh pun. Cakap dah peluh. So apa tandanya? Peluh tu tanda dia sedang keluarkan toksik dari badan. Jadi pada fasa ini ya, saya kata formula, ada dua jalan saya kata. Satu formula untuk nak kurus ni, nak cantik ni, sihat, kurus, cantik, sihat, beriman ada dua cara. Satu, kita cara seksa. Seksa tu lah malam tak boleh makan lah, apalah, kan? Diet lah, kira kalori. Oh no, kat sini kita sempoi je. Cara kat sini sebab apa, bila kita tak makan, kita keluarkan stres hormon stres hormon. Hormon itu racun yang akan pergi lukakan tubuh badan kita dan lemak akan pergi tampal lagi. Lagi kita stres, lagi lemak banyak. Lagi kita stres, lagi lemak banyak sebenarnya. So, cara kita mudah. Yang tadi nak pergi cara tu, nak tahan lapar tak? Kami punya cara seronok. Makan untuk kurus, makan untuk cantik. Caranya, kena seronok, rangsang dadah yang paling seronok. Husnuzon. Husnuzon kepada Allah. Bila husnuzon tu, rangsang bersangka baik, gambar-gambar yang baik ni, dia akan keluar hormon yang baik. Metabolisme kita naik tak? Yes. Bila metabolisme naik, kita punya kalori burn tinggi lah. Kan? Cepatlah kurus. Kan? Simple je. Okay. Jadi sama-sama kita doa untuk fasa yang seterusnya. Super mutant. Mutant itu bertukar Super mutant. Okay. Jadi ada apa-apa nak cerita? Nak try marah ke? Dia dah gelak dah. Nampak? Okay. Okay? Tak adalah, dia proses kita ni yang kita nak faham ni, passion ni yang kita nak sampaikan. Proses sebenarnya Allah jadikan kita ni sebaik-baik kejadian. Tapi kenapa kita boleh jadi sehina-hina kejadian? Dia sebenarnya dalam tak sedar kita yang merosakkan diri kita di peringkat bermula dengan peringkat fizikal, mental, emosi dan juga kerohanian kita tu yang rosak tu. Sebenarnya asal kita punya taraf kita tinggi, tapi kenapa jatuh ni tersebut dalam Al-Quran. Tapi yang paling asas dia, Allah kata macam dia kena tengok balik pada sejarah Allah ciptakan Nabi Adam tu. Nabi Adam tu asal daripada tanah, Allah bentuk dengan tangan dia tau. Macam temika tu. Bila dah siap bentuk tubuh Nabi Adam, Allah hembuskan nafas rohnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, Allah kata. Hembuskan rohku ke dalam Nabi Adam itu. Jadi, kenapa kita anti sintetik? Kami ni anti sintetik tau. Kenapa anti sintetik? Sebab dalam sintetik, makanan sintetik tu ini panjanglah cerita tapi dalam sintetik ni kita boleh simpulkan bahawa kerohanian yang asal ada dalam makanan yang fitrah itu telah diubah. Jadi diganti dengan kerohanian lain. Jadi sedangkan yang menjadi faktor fizikal, mental, emosi, spiritual kita sihat, roh Allah itu yang tidak boleh diubah sifat. Jadi kalau kita ganti dengan roh lain, fizikal kita drop, mental kita drop, emosi kita drop, spiritual kita drop. Jadi spiritual kita drop, bayangkan kerohanian kita drop, apa kita jadi dengan Tuhan. Ini yang sebenarnya proses kita yang kita nak kena faham. Kenapa ada 3 level, basic mutant, super wisdom mutant dan super mutant. Ini proses develop balik daripada sehina-hina ni. Sehina-hina jadi balik taraf yang tinggi, sebaik-baik kejadian balik. Yang mana kalau kita rangkul kepada apa yang Nabi cakap, siapa yang berpeluk dengan aku akan diharamkan daripada dibakar oleh api neraka. Sebenarnya apa yang maksud diharamkan daripada terbakar di api neraka? Dah campak dalam neraka tapi tidak terbakar. Ini proses kita.
transform seseorang yang masalah yang paling teruk ni. Kira ni salah satu contoh yang Allah buktikan Yang datang tu yang dah bau datang. bangkai lah. Macam tu. Sampai datang- bau pun. memang dah- Cakap terang-terang. Memang cakap- betul. Bukan hanyir lain Ha, tau. lain. Hanyir tu air kencing kan. Tapi ni dah memang bau Bau bangkai. bangkai pada masa itu. Maaf cakap, tapi Ah. itu Tak ada, dia dah okey, dia dah Tapi- best dah ha. sebenarnya. Ah. Okey, yang pertama sekali kena tahu ya. Kita bukan merendahkan dia. Bukan merendahkan dia, tapi benda ini adalah satu maknanya ketahanan bagi dia. Ketahanan sebenarnya adalah proses ketahanan. Ketahanan. Jadi daripada bangkai tadi yang tunggu masa nak lupus tadi, kita develop balik dia tingkat fizikal, mental, emosi, spiritual. Jadi level tinggi balik. Baru layak kita sebagai seorang khalifah. Itulah proses itu. Jadi kita minta pasien-pasien lain semua faham proses ini, kronologi ini. Itu yang kalau Nisa dia ambil 9 tahun 9 bulan. Sebenarnya peringkatnya kalau kita boleh Pendekkan lagi. Sebenarnya peringkat sel 4 bulan. Sebetulnya. Lepas tu sambung lagi sampai peringkat sampai 9 peringkat organ dengan kelenjar 9 bulan. Sambung lagi sampai 2 tahun 1 bulan peringkat tulang. Bila tulang tu dah memang cantik sangat lah orangnya. dengan baik dan orang ludah pun kita boleh senyum. Itulah. Jadi kita harap semua faham mesej yang kita nak sampaikan dan terus istiqamah. Jangan kalah dengan bisikan syaitan. InsyaAllah. InsyaAllah. Daripada ialah cerita daripada Adam tadi terkeluar daripada syurga, cerita perut juga kan. cerita perut Terkeluar juga. daripada syurga. Terdedahnya aurat tu orang tak perasan. betul. Kan orang tak perasan kan? Perut juga. Cerita perut terdedahnya aurat. Maknanya makan benda yang tak baik, genetik yang tak baik yang Allah larang, jadilah perangai sifat yang kita jadi itu apa yang kita makan tadi terkeluar terus terdedahnya aurat. Maknanya terdedahnya aurat tidak ada rasa malu di dalam ataupun di luar. Dan kenapa kita kena percaya, kita kena beriman pada nabi-nabi dan yang nabi yang terakhir itu kena ada nabi yang terakhir itu ada nabi yang sempurna, yang Allah kata yang menyempurnakan agamaku. Jadi dan kita mengikut umat Nabi Muhammad yang terakhir sekali, yang paling sempurna. Sempurna apa? Rukunnya, fizikalnya cantik dan sebagainya. Dan yang paling best akhlaknya. Mana ketiga-tiga tu akhlaknya lembut. Jadi itulah kita kata habis dah kawan Jadi Bisa, belian. jadilah belian Itu tak, dia nak pergi pada belian. Yang dipeluk oleh Nabi itu maksudnya jadi belian. Jadilah belian. Jadilah belian. Mana belian ni tidak terbakar ya. Itu kemudian kita panjangkan lagi. So Nisa, awak nak menangis ke nak ketawa sekarang? Sonok tak? Dah tak adalah kamera shy dan sebagainya ya. Okey. Itulah dia. Ingat apa kita doakan yang terbaik daripada Allah. Maknanya Allah bagi kita terbaik kita minta Allah kita diberikan, kita dapat hidayah yang baik itu ya. InsyaAllah amin. Dan hidayah serta hak penyembuhan hanya milik Allah yang esa. Tiada yang lain. InsyaAllah amin. Allah